Aku nak cakap benda ni bukan sebab nak viral, bukan sebab nak buat korang takut. Tapi sebab aku sendiri dah lama perhati benda ni berlaku perlahan-lahan. Dan jujur aku cakap, kalau kau tak sedar sekarang, 3 hingga 5 tahun lagi kau sendiri akan rasa tekanan tu. Aku bukan cakap benda ni sebagai teori semata. Aku tengok sendiri perubahan ni. Cara orang cari duit berubah, cara hidup berubah dan paling ketara peluang untuk hidup selesa macam dulu makin hilang. Aku tahu benda ni mungkin bunyi macam over, tapi cuba kau fikir betul-betul. Dunia sekarang memang tengah berubah dan perubahan tu bukan kecil. Dia bukan sekadar harga barang naik ataupun gaji tak naik. Tapi struktur hidup kita tu sendiri dah berubah. Dan satu benda paling besar yang ramai orang tak nak terima, kelas menengah sebenarnya tengah hilang. Aku dah cakap benda ni lama dah, korang boleh tak setuju ataupun boleh kata aku negatif. Tapi cuba tengok balik 2 hingga 3 tahun lepas. Banyak benda yang dulu nampak mustahil, sekarang dah jadi normal. Dulu, orang biasa-biasa pun boleh hidup stabil. Kerja biasa, gaji sederhana, boleh beli rumah, ada kereta dan boleh plan masa depan. Sekarang, ramai kerja full time pun masih struggle. Dan sebab tu, bila kita dengar nasihat orang tua kita, kadang rasa macam tak kena. Bukan sebab mereka salah, tapi sebab dunia yang mereka hidup dulu tak sama dengan dunia kita sekarang. Dulu, kerja-kerja pun dah cukup untuk hidup selesa. Boleh beli tanah, bini rumah dan ada kereta. Dan juga boleh besarkan anak. Sekarang, harga rumah naik gila-gila. Gaji naik sikit je, gap tu makin besar. So, realiti sekarang, dunia ni dah tak direka untuk kelas menengah hidup selesa macam dulu. Kalau nak kata dunia ni tengah bergerak ke arah 2 golongan je. Yang pertama, yang pegang aset, iaitu elit. Yang kedua, yang tak ada aset, terpaksa sewa semua. Yang ada aset ni, dia kontrol sistem. Yang tak ada aset ni, dia ikut sistem. Sekarang mungkin kita nampak benda ni simple macam Netflix, Spotify, kita subscribe. Tapi nanti rumah kau pun kau subscribe, kereta kau pun kau subscribe. Semua benda jadi sewaan. Nak hidup, kena bayar bulanan. Dan benda ni bukan cerita masa depan sangat pun, sebenarnya dah start. Contoh paling dekat, Grab. Dulu orang beli motor kerja sendiri. Sekarang platform kontrol semuanya. Malah ke depan nak jadi driver pun mungkin kena bayar sistem tu dulu. Dulu orang kerja dekat KL pun boleh beli rumah. Sekarang apartment studio pun ramai tak mampu. Kenapa benda ni jadi? Sebab satu prinsip ekonomi yang simple. Orang yang ada aset akan sentiasa menang. Aset ni macam mesin duit. Dia bagi cash flow, dia grow dan dia compounding. Kalau kau ada saham, bisnes, tanah untuk disewa, kau akan terus naik. Tapi kalau kau tak ada aset, duit kau akan habis dekat komitmen. Dan masalah besar kelas menengah sekarang ialah mindset. Ramai masih fikir rumah sendiri itu adalah aset paling penting. Padahal realitinya rumah sendiri tak bagi duit masuk. Dia bukan macam rumah sewa, bukan macam bisnes. Dia cuma bagi tempat tinggal tapi dengan masa yang sama tarik duit keluar. Contohnya maintenance, loan, repair, semua duit keluar. Sebab tu ramai orang nampak hidup okey tapi sebenarnya penuh hutang. Rumah loan, kereta loan, lifestyle pun loan. Contohnya iPhone pun loan. Dan tak bersedar hidup tu sebenarnya dikawal oleh hutang. Bila kau berhutang, kau bukan bebas, tapi kau terikat. Dan lagi satu faktor besar yang orang tak sedar, ialah AI. Sekarang ni, kerja yang guna otak makin senang diganti. Dulu, company perlukan staff yang ramai. Sekarang, satu orang dan AI dah cukup. Contoh mudah, analisa data, buat report, research. Semua AI boleh buat. Kau tidur pun kerja masih jalan. Jadi, apa yang jadi? Kerja kelas menengah makin kurang diperlukan, tapi kerja fizikal masih susah nak ganti untuk masa sekarang. Sebab robot belum cukup mahir lagi. So, siapa yang kena tekan? Kelas menengah. Dalam masa yang sama, bisnes kecil pun makin susah. Dulu buka kedai boleh sebat. Sekarang platform besar yang kuasai pasar. Yang besar makin besar, yang kecil makin hilang. Dulu ada 100 kedai, sekarang tinggal 1 hingga 2 je yang kontrol market. Akhirnya apa yang jadi? Orang yang dulu boleh naik, jatuh balik ke bawah. Kalau kau tengok sejarah, kelas menengah ni sebenarnya benda baru, tak sampai 100 tahun pun lagi. Dulu dunia ni memang simple. Ada 2 je, elit dan pekerja. Dan sekarang dunia macam nak reset balik ke arah tu. Lagi satu masalah besar.
Generasi sekarang kena tanggung generasi lama. Ramai ibu bapa tak ada pelaburan, tak ada simpanan cukup. Bila tua, anak kena tanggung. Dan tekanan tu jatuh dekat kita. Jadi, kita kena tanggung hidup sendiri, hutang sendiri dan keluarga sekali. Dan cycle tu akan ulang balik kalau kita tak ubah apa-apa. So, sekarang persoalan dia, apa kita boleh buat? Pertama, ubah cara fikir. Jangan anggap semua benda yang kita beli tu boleh jadi aset. Tanya diri, benda ni bagi duit ke atau tarik duit? Kedua, mula invest walaupun kecil. Jangan tunggu nanti bila ada duit banyak baru invest. Kalau mindset tu sampai bila pun tak start. Ketiga, cari income tambahan. 200-500 ringgit pun dah cukup untuk mula. Yang penting, ada second stream. Keempat, upgrade skill. Skill lama mungkin dah tak relevan. Tapi skill masa depan, digital AI, marketing, sangat berbaloi untuk diguna pakai. Kelima, kawan hutang. Bukan semua hutang tu jahat, tapi hutang untuk lifestyle itu paling bahaya. Dan yang paling penting adalah ubah dari pengguna kepada pemilik. Jangan sekadar guna produk, cuba fikir macam mana nak jadi ownership. Kalau kau selalu beli sesuatu, tanya diri, macam mana aku boleh jadi pemilik benda ni? Dan satu benda yang ramai malas buat ialah track kewangan. Serius, kau kena tulis aset, hutang, income dan pengeluaran. Kalau benda basic ni pun tak jelas, susah nak improve hidup. Aku cakap semua ni bukan sebab nak jadi motivator. Aku cuma tengok realiti dan share apa yang aku nampak. Nak percaya atau tak, itu terpulang. Tapi kalau kau rasa ada betul sikit pun, start sekarang. Sebab realitinya, dunia berubah terlalu cepat. Dan kalau kita lambat sedar, kita bukan sekadar ketinggalan, tapi mungkin langsung tak sempat kejar. Dan kalau kau masih rasa benda ni jauh lagi, aku nak kau fikir satu benda je. Cuba kau tengok hidup kau sekarang. Adakah kau betul-betul bergerak ke depan ataupun sebenarnya kau cuma bertahan? Ramai orang ingat dia progress, padahal dia cuma survive. Gaji masuk habis. Bulan depan ulang benda yang sama. Tak ada peningkatan, tak ada aset yang grow, tak ada sistem yang buat duit untuk kita. Kalau kau berada dalam situasi itu, kau bukan bergerak ke depan, kau sebenarnya sedang perlahan-lahan tertinggal. Aku nak kau bayangkan 5 tahun akan datang. Kalau kau terus hidup cara yang sama, tak upgrade skill, tak tambah income, tak belajar apa-apa yang baru, kau rasa hidup kau akan jadi macam mana? Lebih senang atau lebih tertekan? Realitinya, hidup akan jadi lebih mahal, competition akan jadi lebih kuat, dan peluang akan jadi lebih sempit. Yang bergerak cepat akan naik, dan yang lambat akan hilang. Dan lagi satu benda yang ramai tak sedar, masa adalah faktor paling mahal sekarang. Kalau kau mula awal, walaupun kecil, kau masih ada advantage. Tapi kalau kau tunggu masa yang sesuai, nanti dululah, aku belum ready lagi. Itulah ayat yang buat ramai orang tak pernah berubah. Dan aku perasan satu benda, orang yang berjaya ni bukan sebab dia genius sangat, tapi sebab dia buat lebih awal. Dan dia konsisten lebih lama, itu je. Jadi, kalau kau tengah tengok video ni sekarang, aku nak kau jujur dengan diri sendiri. Kau nak hidup macam mana? Nak terus ikut flow biasa atau nak ubah arah hidup kau? Sebab hakikatnya tak ada siapa yang akan datang selamatkan kau. Tak ada sistem yang akan bagi kau hidup senang. Dan tak ada masa perfect untuk kau mula. Kalau kau nak berubah, kau kena mula sendiri. Start kecil tak apa, start slow pun tak apa, asalkan kau start. Dan aku tahu benda ni tak mudah, kadang kita penat, kadang hilang motivasi. Kadang kita rasa stuck, tapi itu normal. Semua orang yang berjaya pun lalu benda yang sama. Bezanya dia tak berhenti. Dia tetap jalan walaupun perlahan, walaupun susah. Jadi kalau kau rasa hidup kau sekarang tak ke mana, itu sebenarnya signal. Signal untuk kau ubah sesuatu. Mungkin kau kena ubah cara fikir, mungkin kau kena ubah skill, atau mungkin kau kena tambah skill, atau mungkin juga kau kena berani mula sesuatu yang baru. Dan kalau kau tanya aku, apa benda paling penting sekali? Bukan duit, bukan luck, tapi kesedaran. Bila kau sedar diri, dunia dah berubah. Bila kau sedar sistem dah tak sama.
Itulah poin pertama untuk kau bangun. Sebab ramai orang bukan gagal sebab dia yang tak pandai, tapi sebab dia tak sedar. Dia masih hidup dengan mindset yang lama dalam dunia yang dah berubah, dan itu yang paling bahaya. So, kalau kau dah sampai part ni, aku harap satu benda je. Jangan biar video ni sekadar jadi konten. Jangan tengok lepas tu lupa. Ambil satu benda dari video ni dan apply. Satu je pun dah cukup. Sebab perubahan yang besar selalu bermula dengan langkah yang kecil. Dan mungkin sekarang ni inilah langkah pertama kau. So, pilihan dekat tangan kau. Nak kekal macam sekarang atau start ubah hidup kau. Sebab masa terus berjalan. Dan dunia tak tunggu siapa.